Buletin Didik 11 Mei bersama saya Fazilah Hani Harun. Salam hormat dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan siang tadi menerima 290,480 berbuli vaksin COVID-19 keluaran Sinovac Life Sciences Company Limited China yang dibotolkan di Malaysia oleh Pharmaniaga Life Sciences Sdn Bhd PLS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Babar berkata, vaksin itu akan diagihkan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV seluruh negara untuk digunakan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula hari ini. Majlis simbolik penyerahan vaksin itu kepada KKM berlangsung di Putrajaya. Jelas Datuk Seri Dr. Adam, Pharmaniaga menerima stok 200 liter vaksin secara pukal pada 27 Februari lalu. Selepas 73 hari, Pharmaniaga berjaya menyerahkan 4 kelompok pertama vaksin setelah penyerahan dokumen permohonan pendaftaran vaksin dan melalui 17 ujian kawalan kualiti. Dan setakat hari ini, 11 Mei, 1,284,147 vial telah dihasilkan. Dan setiap kelompok baru dihasilkan, ianya akan mengambil masa 23 hari untuk melalui semua ujian makmal sehingga ianya boleh dapat kelulusan lot release sebelum dipasarkan. Dan proses terakhir iaitu lot release dikawal oleh pihak NPRA. Dan proses ini mengambil masa 2 hingga 3 hari di mana banyak lagi dokumen diserahkan. Setiap berbuli vaksin berkenaan untuk kegunaan seorang penerima. Sementara itu, Pharmaniaga turut memohon kebenaran daripada KKM untuk membuat pembelian tambahan vaksin Sinovac daripada syarikat pengeluar. Dan sehingga hujung bulan ini kita akan membuat hampir 1.5 juta bag akan dikeluarkan dan insyaAllah lebih kurang 600,000 lagi akan mendapat urusan lot release dalam masa yang terdekat sebelum hari raya. Jadi untuk keseluruhan bulan Mei, kita akan mengeluarkan hampir 1 juta bahan untuk dibekalkan kepada pihak Kementerian Kesihatan. Ya. Pharmaniaga dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya sedang menunggu kelulusan pentadbiran makanan dan dadah China CFDA untuk penggunaan vaksin Sinovac bagi kanak-kanak berusia 3 hingga 17 tahun. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati orang ramai berada di rumah jika tiada keperluan mendesak susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 di seluruh negara bermula esok sehingga 7 Jun depan. Ia bagi membantu petugas barisan hadapan mengekang penularan jangkitan COVID-19 di negara ini dengan lebih berkesan. Perkara itu dimaklumkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan. Titah Al-Sultan Abdullah, rakyat diminta mengutamakan keselamatan dan kesihatan diri serta keluarga dengan sentiasa berdisiplin mematuhi larangan dan arahan terkini yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Ia bagi mengelak negara di badai tsunami COVID-19 seperti yang dialami oleh beberapa negara di Asia Selatan dan Eropah. Al-Sultan Abdullah turut mengingatkan orang ramai dilarang sama sekali melakukan pergerakan rentas negeri dan daerah. Ia selaras dengan prinsip menjaga kemaslahatan ummah dan hifzu an-nafs. Baginda turut memahami keluh kesah rakyat di peringkat akar umbi yang terjejas teruk akibat penularan COVID-19. Sehubungan itu, baginda menzahirkan harapan, masalah dan kelangsungan hidup rakyat ditangani serta dipelihara semua pihak yang bertanggungjawab. Kebimbangan turut dizahirkan Al-Sultan Abdullah dengan situasi terkini wabak COVID-19 sejak kes positif harian yang mencecah 4,000 kes sejak minggu lalu. Bukan sekadar memenuhi kehendak silibus, konsep simulasi bilik darjah memberi suatu pengalaman baru kepada murid Sekolah Kebangsaan Luagan Lawas Sarawak. Selain suasana pembelajaran yang menyeronokkan, pendekatan ini juga memberi peluang kepada murid untuk menerokai dunia luar yang belum pernah mereka rasai. Menyedari jurang pembelajaran yang luas bagi murid Sekolah Kebangsaan Luagan Lawas, Cikgu Muhammad Nazmi Rosli tampil dengan beberapa pendekatan. Cikgu subjek Bahasa Inggeris yang berjiwa besar ini mendapat inspirasi daripada komik X-Men yang menceritakan mengenai kehidupan mutant yang berdepan dengan diskriminasi dari dunia luar. Apa yang berlaku dalam komik ini yang menginspirasikan saya adalah seorang cikgu mereka iaitu Profesor X mengumpul mereka
membawa mereka ke sebuah sekolah, dan dalam sekolah tersebut mereka ada sebuah training hall yang dinamakan Danger Room. Dalam Danger Room ini training hall ini mampu membuat simulasi hologram yang menggambarkan dunia luar. Bermaksud para pelajar ini tak perlu keluar sana untuk belajar. Mereka hanya perlu berada dalam training hall ini. Training hall ini akan menunjukkan simulasi dunia luar. Pendekatan ini digunakan kerana muridnya. Inisiatif Cikgu Nazmi membantu muridnya hanya menggunakan bahan-bahan buangan atau gitar semula serta bahan-bahan yang berkos rendah seperti membina kolam renang dari plastik dan membina kereta api dari tiang katil. Topik menghendaki saya mengkaji hidupan laut. Dan saya nak tunjukkan kepada mereka saiz paling besar obor-obor boleh sampai menggunakan 200 pieces menggunakan 200 biji botol plastik. Saya buat jellyfish paling besar. Nak tunjukkan kewujudan jellyfish yang berada di perairan Tokyo ni betul-betul wujud, dan nak para pelajar saya tahu betapa besarnya sebenarnya alam ni dan betapa perlunya kita menjaga alam ini. Menggunakan konsep ini, Cikgu Nazmi dapat menzahirkan objektif silibus sekaligus memperkenalkan dunia luar yang tidak pernah dirasai oleh muridnya. Dengan simulasi bilik darjah ni, saya bukan sekadar dapat bantu mereka capai apa yang dikehendaki oleh silibus, saya juga mampu dapat capai menyuntik nilai-nilai murni yang bagus-bagus. Saya juga dapat bantu para pelajar saya dalam kemahiran menulis. Sebagai contoh, para pelajar saya diminta buat karangan mengenai pengalaman berpiknik, tapi para pelajar saya tak pernah pun pergi berpiknik. Diminta buat pengalaman berada di taman, di swimming pool awam, tapi mereka tak pernah pun pergi swimming pool. Jadi dengan simulasi bilik darjah ini membantu mereka sedikit sebanyak merasa suasana di luar sana. Kami, pelajar dari SMK Methodist ACS Ipoh, ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Hello, my name is Meli Malani, and I would like to wish all my teachers in SMK South Sarawak Happy Teacher Day. Thank you. Di musim-musim perayaan ini tidak bermakna pelajar perlu terus menutup buku dan melupakan segala pembelajaran. Ekoran beraya juga dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara. Pelajar kini boleh mengikuti kuis cakna bahasa untuk merebut hadiah menarik yang ditawarkan. Program anjuran Trans-Life Education dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DPP dilakukan secara dalam talian setiap Sabtu jam 4.30 hingga 5 petang. Kuis secara mingguan ini selain menawarkan hadiah kepada pemenang, sijil penyertaan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka juga akan diberikan. Syarat kuis ini ialah semua orang boleh menyertainya, tetapi hanya pelajar sekolah menengah saja akan dipilih sebagai pemenang. Kenal pasti dan betulkan kesalahan bahasa dalam ayat di bawah. Kami membaca senaskah surah Al-Fatihah setelah menerima kematian Cikgu Ramli. Agak-agak apakah kesalahan yang ada dan tolong type ya jawapan yang betul. Sekali lagi, kami membaca senaskah surah Al-Fatihah setelah menerima kematian Cikgu Ramli.
agak-agak kalau kita lihat apakah kesalahan yang ada dalam ayat ini. Dan Peserta yang menyertai kuis ini bukan sahaja menguji diri masing-masing, malah dapat juga mempelajari bahasa dengan Cikgu Teo Wei Sing dan Cikgu Wang Wei Fong. Diharap adik-adik tidak akan melepaskan peluang keemasan ini. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan kebajikan pahala berganda. Peluang merebut pahala sebulan dalam setahun ini dimanfaatkan dalam apa jua keadaan. Ia termasuk melakukan aktiviti kebajikan dengan mengagihkan lebih 3,600 bungkusan makanan untuk juadah berbuka serta moreh. Wartawan Izzati Rizan meninjau cara tersendiri 8 orang pemuda menuai pahala dalam bulan penuh barakah ini. Ini situasinya setiap jam 4 petang bermula 1 Ramadan lalu di perkarangan Masjid Putra Putrajaya. 8 pemuda berusia 17 hingga 30 tahun merupakan sukarelawan masjid ini akan bekerjasama mengagihkan makanan secara pandu lalu. Meskipun deretan kereta yang menunggu sepanjang 1 kilometer, namun tiada langsung kedengaran keluh kesah 8 sekawan ini yang leka mengagihkan makanan. Menurut Ahmad Afizi, 30 tahun menjadi sukarelawan ketika bulan Ramadan, membuka peluangnya mendekatkan dirinya dengan masjid. Malah menyifatkan ia sebahagian usahanya untuk menggalakkan anak muda mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang sebulan ini kami telah membina satu hubungan yang istimewa dengan jemaah-jemaah dan karya-karya di sini. Dan walaupun lihat di sini drive-thru ni, walaupun hanya touch and go, tapi seolah-olah kita dah mewujudkan satu hubungan yang istimewa bersama dengan pemandu-pemandu di dataran Putrajaya ni waktu dia orang balik kerja, waktu dia orang pulang kerja. Jadi ada satu kegembiraan buat kami untuk memberi makan untuk mereka bawa pulang kepada anak-anak mereka. Kita pun tak tahu sama ada mereka ni berkemampuan ke tidak untuk berbuka puasa kan. Turut dibantu kaki tangan Masjid Putra, setiap hari bungkusan makanan tersebut habis diagihkan. Sekaligus tidak berlaku pembaziran kerana setiap orang yang hadir tidak akan pulang dengan tangan kosong. Sebenarnya jujur cakap sebelum puasa, bila dapat tawaran macam ni rasa macam berat. Tapi alhamdulillah lah, lama-kelamaan selepas minggu, lama-lama dia terus jadi berterusan. Alhamdulillah semangat, makin lama makin semangat. Nak masuk 10 malam terakhir ni, kita 3.30 kita dah standby kat sini ramai-ramai. Untuk persediaan untuk sahur pula. Mana malam kita habis dalam 11.30, kita sampai semua siap, 3.30 kita datang balik. Tapi alhamdulillah perasaan kita semua gembira lah, dapat membantu, dapat senang cerita mempermudahkan urusan orang lain. Ya, sebenarnya apa saja perkhidmatan yang diberikan oleh setiap manusia, ya, terutamanya mereka yang berkhidmat mengharapkan rahmat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya ialah pada saya khidmat bakti sebagai sukarelawan yang menggunakan tenaga mereka di luar waktu kerja, itu satu kepribadian yang sangat mulia lah. Selain melakukan kerja-kerja sukarelawan di masjid, 8 pemuda ini turut giat melakukan aktiviti kebajikan membantu mereka yang terkesan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac tahun lalu. Nampak mudah namun tidak semua orang bertekad mengerah tenaga hampir setiap hari melakukan kerja-kerja kebajikan selama sebulan ini. Ianya dilakukan demi meraih dan merebut pahala Ramadan. Usaha ini wajar dipuji dan diikuti, apatah lagi menjelang hari-hari terakhir bulan penuh rahmat ini. Izzati Rizan melaporkan. Cik. Terima kasih. Pernah merasai kesusahan satu ketika dahulu membuatkan usahawan ini bertekad ingin membantu golongan kurang berkemampuan. Mengambil keberkatan Ramadan, beliau sanggup membayar sebuah butik berjenama mewah agar menghentikan operasi bagi membolehkan anak yatim dan asnaf membeli kelengkapan baju raya. Bertempat di Shah Alam Selangor, seramai 100 orang anak yatim dan asnaf dari Rumah Amal Raudatul Jannah dan Pondok Mahat Rumi Sufi Jawi diraikan. Anak-anak istimewa yang berumur 7 hingga 18 tahun ini diberi peluang memilih sendiri baju kurung, baju Melayu, songkok dan sampin dalam tempoh 2 jam di butik itu setelah dikosongkan daripada kehadiran pelanggan.
Seorang daripada mereka, Ahmad Daniel Haziq Mawizam, berasa teruja membeli kelengkapan baju raya kerana sudah lama tidak mempunyai pakaian baru. Beli baju raya. Hari ini lagi dapat baju raya macam mana? Warna hijau. Terima kasih Cik Yana, semoga luaskan rezeki. Semoga dijauhi daripada wabak COVID-19. Puteri Syairah Najwa Sulaiman pula berkata, meskipun negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sambutan Aidilfitri tetap dirasakannya bermakna selain melahirkan rasa syukur dapat membeli baju kurung yang diidamkan untuk dipakai di pagi raya nanti. Saya gembira sangat dapat datang sini. So, adik sukalah dengan pilihan baju adik? Terima kasih sangat. Bagi usahawan tersebut, senyuman yang terukir di bibir anak-anak istimewa ini saat mencuba pakaian menggembirakan hatinya selaku penyumbang. Seorang founder yang sentiasa percaya kepada konsep rezeki. Beliau percaya walaupun lagi banyak yang beliau bagi, lagi banyak yang beliau dapat, dan dalam masa yang sama kita share saham akhirat kepada tim masak-masak Cik Yana. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM. I would like to say Happy Teachers Day to all teachers around the world. May everyone live in happiness and joy. The best teachers teach from the heart and not from the book. Thank you for being a wonderful teacher. Thank you for being there, teaching us even during this pandemic, and thank you for helping us in making our dream to come true. Selamat pagi kepada semua guru SK Kidara Gua. Saya Halisa Kanyaniki ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru di SK Kidara Gua. Terima kasih. Siapa sangka dengan kepesatan teknologi, cara dan kaedah menimba ilmu kini semakin mudah. Bukan sahaja di peringkat sekolah, malah pelajar jurusan kedoktoran yang memerlukan kemahiran praktikal pun boleh melakukan semua itu dengan hanya perlu berada di rumah dan mempunyai capaian internet. Praktikal tetapi dalam talian. Bagaimana? Jom saksikan paparan ini. Caranya ialah dengan penggunaan teknologi virtual reality VR. Ia diaplikasikan oleh sekumpulan pelajar perubatan di Musgrove Park Hospital, Taunton, England. Dengan mengenakan headset berkomputer ini, pelajar boleh memilih mod yang disediakan, misalnya berada di unit rawatan rapi ICU. Lebih mengujakan, seseorang itu boleh merasai pengalaman seolah-olah berada di lokasi sebenar, ditambah pula dengan efek audio hiruk-pikuk di unit kecemasan. Yeah, it was so good. Really impressed. Really impressed by the graphics, and I think it has a lot of uses across medicine. I think you can use it for surgery, you can use it for general practice, you can use it for all the specialties. Bagi tujuan praktikal, pelajar turut dibekalkan dengan 2 alat kawalan yang berfungsi sebagai latihan praktikal sewaktu berada di bilik pembedahan. Di sini, pelajar akan dilatih untuk membuat keputusan, merangka pelan perubatan selain berdepan detik mencabar. Malah ada ketika pelajar juga perlu menjelaskan mengenai kondisi pesakit kepada ahli keluarga mereka. Quite good. It gives you a lot of detail. It allows you to look at things quite closely in a way that you might not be able to if you were actually there. It's kind of freaky, but it's good. Teknologi ini dibangunkan oleh sebuah syarikat yang berpengkalan di Britain dan mendapat sokongan pembangunan dan penyelidikan R&D daripada Servis Kesihatan Negara NHS. Difahamkan teknologi ini boleh digunakan oleh 20 pelajar pada satu masa. Di sebalik penularan pandemik COVID-19, China merekodkan peningkatan lebih 5% populasi rakyat negara itu dalam tempoh 10 tahun kepada lebih 1.4 bilion penduduk. Menurut data yang dikeluarkan Biro Statistik Kebangsaan, ia merekodkan penurunan sejak 2017 apabila kerajaan negara itu memansuhkan polisi 1 anak bagi setiap keluarga. Pemansuhan dibuat pada 2016 selepas mengambil kira jangka masa panjang pergerakan industri dan keperluan negara itu. Bantuan dibuat setiap 10 tahun sekali dan terbaru dilaksanakan Disember tahun lalu dengan bantuan lebih 7 juta pembanci.
budaya kita yang sebenarnya saya mohon maaf yang merosakkan pemikiran ibu bapa, yang merosakkan pemikiran kita semua bahawa kalau nak masuk asrama, kalau nak buat ni semua kena ada E. Seolah-olah kalau tak ada A tu memang anak-anak tu memang tak boleh survive di masa akan datang. Tak ada, dia macam kalau tak ada A tu maknanya memang anak-anak tu memang tak berguna contohnya. Jadi dunia sekarang ni telah berubah. Kalau kita boleh belajar daripada negara-negara membangun seperti Jepun, Finland, bagaimana mereka mendidik anak-anak memberikan kemahiran survival. Kalau kita tengok di Finland hanya subjek-subjek yang kemahiran saja diajar di peringkat awal. Jadi ramai sebenarnya di kalangan ibu bapa yang saya jumpa rata-rata sebenarnya bersetuju dengan kaedah pendidikan di Jepun, Finland dan lain-lain negara yang maju. Dan jadi kalau kita tak berubah sekarang, bila lagi? Jadi dan tidak ada perubahan yang berlaku sekelip mata. Dan gaya pendidikan zaman kita tidak akan sama dengan gaya pendidikan zaman anak-anak kita. Aksi sukan antarabangsa. Saingan tangga teratas Liga Primeira Portugal nampaknya terus rancak. Porto merapatkan jurang mata di belakang pendahulu Sporting selepas mencatat kemenangan besar ke atas Ferencing. Beraksi di arena sendiri, seawal minit ke-6, Porto di depan menerusi sepakan penalti penyerang antarabangsa Iran Mehdi Taremi. Minit ke-14, tuan rumah melebarkan kedudukan 2-0 menerusi jaringan Tony Martinez hasil umpanan Mehdi. Mehdi terus mencuri tumpuan apabila membantu Luis Diaz menjaringkan gol ketiga Porto. Valencia semakin tertekan apabila pemain pertahanannya Pile Alchuria dibuang padang pada minit ke-30. Porto memanfaatkan kesempatan ini dengan menambah 2 lagi gol menerusi Mehdi disusuli jaringan João Mario. Valencia meraih gol saguhati pada masa kecederaan melalui Liga. Pelumba Belanda Taco van der Hoorn menampilkan kelas tersendiri pada peringkat ketiga kejohanan basikal jelajah Giro di Italia. 18 km terakhir menuju penamat, barulah saingan sengit mula ketara. Pelumba Switzerland Simon Pelaud cuba meloluskan diri untuk menguasai zon pendakian kecil. De Hoorn bagaimanapun merapatkan jurang dengan pamerkan kayuhan bertenaga untuk memintas sekaligus pertama ke garisan penamat. Kedudukan keseluruhan masih lagi dikuasai pelumba Itali Filippo Ganna meskipun sekadar menamatkan perlumbaan di tempat ke-51. Acara amal 2021 Wings for Life World Run mencipta sejarah sebagai larian terbesar dengan lebih 184,000 penyertaan dari seluruh dunia. Ia berjaya mengumpul 4.1 juta euro atau 20.4 juta ringgit untuk tujuan penyelidikan kecederaan saraf tunjang. Acara larian yang dianjurkan buat kali ke-8 ini turut menyaksikan penyertaan dari 151 negara dengan keadaan cuaca yang berbeza. Namun ini adalah kali pertama ia disertai 184,236 peserta termasuk 800 orang kurang upaya OKU. Ia berlangsung secara virtual menggunakan aplikasi Wings for Life World Run. Peserta dari Sweden Aaron Anderson menang kategori lelaki buat kali ketiga, manakala kategori wanita dimenangi Nina Zarina dari Rusia. Format larian yang unik membolehkan kesemua peserta tidak mengira latar belakang dan umur menyertainya. Pendaftaran larian bagi tahun hadapan yang dijadual pada 8 Mei juga telah dibuka di laman web Wings for Life World Run. Gaya bebas aksi kerusi roda mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazlani Harun. Salam hormat dan Assalamualaikum.